Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, alhamdulillah juga kerana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali setelah jarak masa yang panjang kita tidak meneruskan kuliah. Dan alhamdulillah kita bertemu dalam keadaan sihat wal afiat, diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini saya sebenarnya telah mendapat satu buku yang baik, kupasan berkaitan dengan masalah penyakit hati dan juga penawarnya. Dipanggil fiqhul qulub. Kitab berkaitan dengan fiqhul qulub, fiqh hati, dan penawar penyakit hati menurut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi insya-Allah kalau ada kesempatan kita nak baca buku ni pula. Kenapa kita nak baca buku ni? Kerana kita sebagai manusia, kita sangat titik beratkan tentang tubuh badan kita. Tubuh badan kita kalau sakit kita pergi jumpa doktor, dan mudah kita tengok dia ada tanda-tanda dia. Mata jadi merah, hidung keluar ingus, batuk, bersin, tak lena tidur. Itu semua tanda-tanda tubuh kita ada penyakit. Sehingga bila tubuh kena penyakit, cepat-cepat kita pergi jumpa dengan doktor untuk dapat ubat. Padahal hati kita lebih senang kena penyakit berbanding tubuh. Cumanya bila hati kena penyakit, dia tak berasa sebagaimana tubuh rasa. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina idza aznaba kanat nuktatun sauda'u fi qalbihi. Seorang mukmin apabila melakukan satu dosa, maka keluarlah ataupun tumbuhlah satu titik hitam di dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a, bila dia taubat dan meninggalkan dosa, wastaghfara, kemudian dia mohon ampun, saqila qalbuhu, hati dia kembali bersih. Tetapi wa in zada, kalau dia menambahkan dosa, zadat, bertambahlah titik hitam itu sehingga dia menutupi hati. Tapi kita berasa tak? Ramai orang tak berasa. Jadi dalam pandemik, masalah pandemik kita sekarang ni, sebenarnya ada pandemik hati yang kita tak perasan. Banyak orang terjebak dalam kesyirikan. Malah sekarang ni anak-anak muda sudah terang-terangan ada yang tak nak mengaku beragama Islam.
ada buat satu angkatan murtadin Malaysia, angkatan orang-orang murtad se-Malaysia, ada buat. Jadi kenapa? Sebab penyakit hati yang ada. Kerana itu pentingnya kita merawat hati kita. Kerana apa? Kerana apabila kita kembali kepada Allah, tidak ada yang bermanfaat bagi kita melainkan hati yang bersih. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta mahupun anak pinak, melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat sejahtera, dengan hati yang selamat sejahtera. Dalam mencari penawar kepada penyakit hati, banyak orang cuba agak rasa, mereka sangka itu adalah rawatan kepada penyakit hati. Okey? Bukan semua rawatan yang diajarkan tentang hati adalah betul. Kadang-kadang ada juga yang tersalah langkah, masuk nak menyucikan hati, keluar-keluar jadi gila isim. Jadi gila isim. Kalau jalan tu betul, takkan natijahnya gila. Konon-kononnya merawat hati, tapi natijahnya jadi gila. Dia pun kata sebab zikir ni panas lah, gapalah. Apa benar Nabi SAW mengajarkan rawatan hati sedemikian? Ada tak sahabat dulu lagi hebat zikir daripada kita? Mereka ni singa di siang hari dengan jihad mereka, dengan puasa mereka. Malam hari adalah ahli ibadah yang tidak pernah yang tidak jemu-jemu memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semua rawatan hati itu, bila kita dengar rawatan hati, dia betul. Yang betul ialah apa yang disandarkan kepada petunjuk dari Allah dan Rasul, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Pernah zaman Nabi ada beberapa orang datang jumpa isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila dijawab, mereka sangka dan beranggapan apa yang dilakukan oleh Nabi ni sedikit saja. Tak apalah sebab dia Nabi, kita yang tidak Nabi ni kena lebih daripada tu. Lalu salah seorang daripada mereka berazam nak salat malam, tak tidur. Yang kedua berazam nak puasa sepanjang tahun, setiap hari. Yang ketiga berazam untuk tidak mengahwini wanita demi beribadah kepada Allah. Jalan disangka menyucikan hati mereka, disangka mendekatkan diri mereka kepada Allah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar, Nabi naik mimbar, Nabi tegur siapa yang kata begitu dan begitu. Sesungguhnya akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah, akulah yang paling takut kepada Allah. Tapi Nabi puasa, ada hari Nabi tak puasa. Nabi salat malam, ada waktu Nabi tidur. Dan Nabi juga mengahwini wanita. Lalu Nabi SAW kata, siapa yang tidak suka kepada jalanku, kepada sunnahku, dia bukan dari kalangan aku.
Maka termasuk petunjuk Nabi adalah merawat hati. Apa panduan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk merawat hati? Mesti ada. Kalau Nabi boleh ajar nak basuh kencing macam mana, nak masuk tandas kaki kiri, nak keluar kaki kanan, nak pakai selipar kaki kanan dulu, nak buka selipar kaki kiri dulu, sekecil-kecil benda Nabi ajar. Mustahil pada perkara yang lebih besar tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kita suka untuk membacakan apa yang ada dalam petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah berkaitan dengan hati dan juga penawarnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama, maksud perkataan hati dalam bahasa al-qalbu, dari sudut bahasanya, hati ni dalam bahasa Arab dia panggil qalbu. Bahasa kita kalbu. Nak tulis Q ke nak tulis K? Bahasa Arab ada dua, kalbun ada, qalbun ada. Kalau orang ngaji bahasa Arab, dia pun dengar, dia suka lalu. Sebab jauh beza antara qalbu dengan kalbu. Qalbu hati, kalbu anjing. Dalam bahasa Arab, kalbun ni anjing, kalbun. Tapi tak apalah, kalau dia tulis K pun kita terima sebagai hati. Sebab dia tulis tu dalam bahasa Melayu, dan orang Melayu tak panggil kalbu tu anjing, orang Melayu panggil anjing lah. Kalbu tu dah jadi makna hati. Tak apa, kita terima dua-dua. La musyahata fil istilah, tak payah bergaduh nak tukar Q ke K. Yang penting kita tahu dalam bahasa Arab dia adalah qalbu. Qalbu ni dalam bahasa Arab bila diterjemahkan, maksud dia berubah atau berbolak-balik. Qallaba yuqallibu, kalau kita balik muka surat dia panggil qallaba yuqallibu, balik muka surat, balik dia panggil bahasa Arab yuqallibus safahat. Dinamakan hati dengan qalbu adalah kerana sifatnya berubah-ubah. Dan tidak hairanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta dengan Allah dengan seruan baginda, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati. Wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati. Jadi hati sifat dia berubah. Siapa yang ubah hati? Allah. Ya muqallibal qulub, Nabi kata, wahai Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, thabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nabi minta dengan Allah. Para sahabat kata, ya Rasulullah, atakhafu alaina wa qad amanna bika wa bima ji'ta bih. Rasulullah, apakah kamu bimbang kepada kami setelah kami beriman dengan engkau dan apa yang engkau bawa? Kami kan dah beriman kepada engkau ya Rasulullah dan kepada apa yang engkau bawa dari Al-Quran. Apakah kamu bimbang kami akan berubah hati? Sebab Nabi ajar, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ni sahabat tanya, kami beriman, kita tahu iman sahabat ni bukan seperti iman kita yang sudah tinggal senipis kulit bawang. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha
rawahu Ahmad. Nabi SAW kata, sesungguhnya hati berada di tangan Allah yang Allah bolak-balikkan dia. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi kita tahu hati itu apa yang ada dalam diri kita dan sifatnya berubah-ubah. Dalam Quran, hati mengandungi 3 makna. Kalau kita tengok ke dalam Al-Quran, bila Allah guna kalimah qulub, ada 3 makna. Pertama, ruh ataupun jiwa, di mana Allah Ta'ala kata, إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا. Allah Ta'ala kata, masa itu adalah masa tentera musuh datang melanggar kamu dari sebelah hulu dan sehilir, dan pada masa itu ialah masa pemandangan mata kamu tidak berketentuan dan hati pun resah gelisah. Hati pun resah gelisah. Wa balaghatil qulubul hanajir, nyawa kamu ni sudah duduk di kerongkongan, takutnya siapa nak cabut nyawa. Itu pertama. Dalam Quran juga qulub disebut sebagai akal. Kadang-kadang Allah Ta'ala kata, inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya keterangan yang tersebut itu tidak syak lagi mempunyai pengajaran bagi siapa yang mempunyai hati, yakni berfikir. Kalau hati berfikir ni akal lah. Okay? Antara tokoh yang menyatakan akal adalah hati dalam konteks ayat tersebut adalah akal adalah Imam Mujahid dan juga Al-Qurtubi. Sebagaimana Allah Ta'ala kata dalam Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tapi tak fikir. Sebab apa? Hati di situ dimaknakan dengan akal. Dan juga disebut hati yang terdapat di dalam dada. Okey. Allah Subhanahu wa taala kata, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya bukan mata yang buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Jadi Allah Ta'ala guna dalam tempat yang berbeza. Ada kadang-kadang hati ni dirujuk kepada nyawa, ada dirujuk kepada akal, dan ada juga disebut hati yang ada di dalam dada. Semuanya kita boleh faham lah. Mana orang yang tidak berhati perut, kita kata kadang-kadang dia merujuk kepada jiwa manusia. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hati ini adalah sesuatu atau satu anggota yang sangat ajaib. Ajaib hati ini. Organ yang paling mulia, anggota yang paling mulia dalam diri manusia adalah hati. Anggota paling utama. Okey? Sebab tu yang sebut tadi, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang sejahtera. Dia anggota paling utama. Rosak tangan, okey lagi. Kudung kaki, okey lagi. Rosak buah pinggang, okey lagi. Okay? Jantung boleh bypass.
Tapi masalah hati, andai kata rosak di hati, hati yang boleh manusia derma tu hati lain, tu sekeping hati tu, hati dalam dada tu. Maksudnya hati yang menjadi tempat duduknya iman. Hati tu yang menjadi jiwa kepada tubuh manusia, dia anggota yang paling mulia. Dialah yang mengenal Allah, hati. Dialah yang beramal kerana Allah. Iman duduk di dalam hati, ikhlas duduk dalam hati, harap kepada rahmat Allah duduk dalam hati, takut kepada azab Allah duduk dalam hati. Semuanya duduk dalam hati. Organ-organ lain tidak lebih melainkan para pengikut dan khadam-khadamnya hati, sebagaimana sang raja memiliki hamba abdi. Sesiapa yang kenal kedudukan hatinya akan kenal Tuhannya. Kebanyakan orang jahil tentang hati dan diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala menghalang seseorang dari hatinya sehingga dia terhalang dari mengenal Allah dan bermuraqabah terhadapnya. Pernah seorang saleh, dia menangis, dia bertanya kepada dirinya sendiri, wahai tubuhku, di mana hatiku? Khabarkan kepadaku di mana hatiku. Dia tak rasa tenangnya hati dia, dia tak rasa bersihnya hati dia. Sehinggalah satu saat dia melihat seorang anak balik ke rumah, kemudian anak tu berlaku sesuatu antara si anak dengan si ibu. Lalu si ibu keluarkan anak tu daripada rumahnya. Si anak tu duduk di depan rumah, dia tidak pergi daripada rumah tersebut. Walaupun dia halau, tapi dia duduk di pintu rumah tersebut. Lalu dia ketuk pintu, ibu bukakan pintu, ibu bukakan pintu. Ibu dia tak jawab, dia ketuk lagi tanpa putus asa. Lalu si saleh ni berkata, sesungguhnya begitulah sepatutnya seorang hamba dengan Tuhannya. Dia tidak putus asa mengetuk ke pintu keampunan Allah. Kenapa? Kerana dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang kenal Allah, dia tidak akan putus asa dari rahmat Allah. Dia tidak akan pernah putus asa dari rahmat Allah bila hati itu benar-benar mengenali Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, bila kita kata hati adalah raja, maka sehubungan dengan itu tumpuan kepada mengislahkan hati lebih patut diutamakan berbanding dengan memberi tumpuan kepada mengislahkan jasad lahir. Berapa ramai orang yang sibuk dengan kecantikannya, orang yang sibuk dengan pemakanannya, orang yang sibuk dengan dietnya, tapi mereka tidak sibuk dengan masalah hati mereka. Padahal hati lebih berhak dengan tumpuan dari tuannya, meskipun kedua-duanya sama, yakni jasad dengan hati. Kerana hidupnya hati melayakkan seorang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebaliknya kehidupan jasad lahir semata-mata hanya melayakkan diri, ataupun kita katakan hati lebih utama. Kerana hidupnya hati melayakkan seseorang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, sedang hidupnya jasad hanya melayakkan mendapat kenikmatan dunia. Sihat tubuh, sekarang mana nak pergi? Tuan-tuan, kalau sihat tubuh ni paling jauh berapa tahun boleh guna tubuh itu?
Ambillah ahli bina badan, ambil budak badan masuk gym ni tiap-tiap hari duk main angkat dumbbell lah, pumping lah, macam mana. Okey, sihat, alhamdulillah, baik. Kita tak kata tak baik, bagus. Pergi main bola, buat senaman lagi, main badminton lagi, buat exercise. Pasal apa? Nak sihat. Okey. Berapa lama boleh guna tubuh ni dengan kesihatan tu? Paling umur 40 dia pun berhenti dah. Kalau main bola sampai 40 main lagi, tu memang power. Nah, lepas pada 40 tu dia mula main sukan-sukan rehat ringan. Masuk 60, berapa ramai dah orang boleh main lagi? Tak ada. Mana tubuh yang dia gunakan, kadang-kadang sampai umur 50 tu tak boleh makan dah. Kalau orang bagi durian satu biji pun ambil satu ulas. Nangka janganlah, angin lah, macam-macam, tak boleh nak makan. Maknanya sihat tubuh baik, tapi keutamaan menjaga kesihatan hati lebih utama. Pasal apa? Sihatnya hati memberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Okey. Kematian hati pula akan menyebabkan seseorang terputus hubungan dengan dunia dan akhirat sekaligus. Seseorang akan menikmati kecelakaan dalam hidupnya buat selama-lamanya. Sedangkan kematian jasad lahir hanya memutuskan hubungan seorang itu dengan dunianya sahaja. Setengah tokoh salafus salih pernah mengatakan, cukup pelik keadaan manusia. Mereka menangisi orang yang telah mati jasadnya, tetapi tidak menangisi orang yang telah mati hatinya. Padahal kematian hati itu lebih dahsyat dari kematian jasad. Dengar? Tapi masalah tu macam tadi lah kita kata di awal-awal, dia tak berasa masalah hati dia sakit. Kalau ada indikator, tak apa, boleh surat MC, hati ni sakit MC, boleh tak? Tak ada orang nak bagi. Kita dengan Allah Ta'ala je tahu. Kalau boleh surat MC, tak apalah hati hari ni. Padahal ada kesan, cuma kita je tak perasan. Kadang-kadang Allah tarik nikmat khusyuk dalam solat, hati tu sakit. Dia serupa dengan lidah juga tuan-tuan. Kadang-kadang bila lisan kita sakit, tubuh kita sakit, bagilah makanan manis ke masin ke, dia rasakan pahit, tak rasa manis, tak rasa sedap. Tangan sakit tu bagilah mari western ke, mari sushi ke hak Jepun, mari panggil kebab ke, shawarma ke, nasi Arab ke, tak kira. Habis semua hidangan dunia ni ada belaka pak kita ni. Nak makan sushi, kimchi, hak Jepun ada, Korea ada, hak Arab ada, hak western ada, macam-macam lah ada. Tapi tak sakit, tak nak makan belaka. Pasal apa? Hilang rasa. Orang kata kalau kita ni dihilang rasa musim ni, di hospital confirm dia kata COVID. Hilang dari rasa. Hati kalau sakit lagu tu juga. Cuma siapa yang nak bagi preskripsi tu bahawa dia ni sakit hati, diagnose tu siapa nak buat? Itu yang masalah dia. Kalau dia boleh diagnose awak ni hati ni sakit, kita pula marah kau, pandai-pandai kata aku sakit hati. Kita ngaku pula tu. Baik. Orang yang kematian hati adalah orang yang telah mati dalam erti kata sebenar, walaupun jasad mereka belum mati. Orang yang matinya hati adalah orang yang mati dalam keadaan sebenar walaupun jasadnya masih hidup, kerana kehadiran mereka di dunia sama saja tanpa hadir. Maknanya ada dengan tak ada di dunia sama. Hati seumpama inilah yang disebut dalam Al-Quran, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ
لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها Ulaika kal an'am. Mereka ini seperti binatang. Ada hati tak guna, ada mata tak tengok, ada telinga tak dengar, tak ada hubungan dengan Allah. Binatang pun zikir tahu. Hati manusia ni kalau dia tak berzikir, Allah Ta'ala kata ulaika kal an'ami bal hum adall. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang. Sama, okay? Lebih sesat daripada mata. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Anfal ayat 22. Yang tadi surah Al-A'raf ayat 179, ayat yang masyhur. Surah Al-Anfal ayat 22 Allah Ta'ala kata apa? Inna syarrad dawabbi 'indallahi summul bukmul ladhina la ya'qilun. Seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk binatang yang melata adalah di sisi Allah ialah orang yang pekak lagi bisu, yang tidak mahu memahami sesuatu pun dengan akal fikirannya. Pekak dan bisu di sini bukan maknanya orang tu kayu tak, tapi telinga ada, pekak dari mendengar ayat-ayat Allah. Mata ada, buta dari melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka hak ni lebih teruk daripada binatang. Ini menunjukkan baik atau rosak anggota zahir manusia bergantung kepada hati. Apabila hati baik, dia akan menghasilkan pergerakan anggota yang baik seperti melakukan berbagai amalan ketaatan dan menjauhi berbagai amalan keburukan. Sebagaimana kita kata tadi, hati adalah raja. Anggota hanya mentaati sahaja segala perintah dan arahan hati, sama ada perintah yang baik ataupun yang buruk. Dan hati tidak akan menjadi baik melainkan setelah dia mengenal Allah, merasai keagungan Allah, melahirkan mencintai Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Semua itu adalah amalan-amalan hati yang baik. Oh, kita kata oh tu dia tu baik ya. Orang tu baik hati. Oh, kita tengok jiran kita tu baik hati sungguh. Betul dia baik dengan manusia, tapi dengan Allah macam mana? Hati yang baik sesungguh-sungguhnya adalah hati yang berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla. Walaupun mulut dia senyum, hati dia suka baik kepada jiran tetangga, tiba-tiba dengan Allah hatinya tidak ada cinta, hatinya tidak ada harap kepada rahmat Allah, hatinya tidak rasa takut kepada azab Allah. Maka hati yang sebegini sebenarnya hati yang tidak baik. InsyaAllah.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, dalam menjaga hati ini diumpamakan seperti kubu, dan musuh-musuh manusia senantiasa berlegar di sekitar kubu untuk berusaha menawan kubu tersebut. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, juga Ibnu Al-Jauzi. Hati ini umpama kubu pertahanan. Musuh-musuh dia senantiasa berusaha untuk menawan hati itu, dan dia tidak akan tinggalkan hati itu, senantiasa berada. Maka musuh kepada manusia adalah syaitan. Dia senantiasa berusaha untuk menawan hati manusia seperti anjing berusaha untuk mendapatkan makanan dari manusia. Kalau kita tak ada makanan, dia pergi lah. Tapi kalau dia nampak kita ni ada makanan, dia pun duduk tunggu, setia dia tunggu. Syaitan ni kalau dia tengok manusia tu ada penyakit dalam hati, dia pun duduk tunggu mana pintu masuk dia boleh tawan hati tu. Tapi kalau orang tu sibuk dengan amal ibadah, zikir, berusaha menyucikan hati sehingga tertutup pintu bagi syaitan, maka dia akan pergi dan lari. Persoalannya, apakah laluan-laluan mudah bagi iblis untuk memasuki hati manusia? Disebut beberapa laluan utama, pintu-pintu utama yang mana iblis atau syaitan boleh guna untuk menawan hati manusia. Pertama, kita ringkaskan, hasad dengki. Kita pun dengki orang tu, syaitan pun cucuk dia masuk dalam hati. Sehingga apabila seorang tu ditawan oleh perasaan hasad dengki, maka syaitan akan menguasai dia. Yang kedua, perasaan marah, nafsu, bengis atau garang. Perasaan marah ni, sebab tu Nabi kata la taghdab, jangan marah. Marah ni bila dalam keadaan melampau, kita hilang kewarasan. Di saat hilang kewarasan, syaitan masuk. Hak tu yang buat macam-macam. Bila marah tu macam-macam boleh berlaku. Sebab tu Nabi ajar, bila kita marah, apa zikir yang kita kena sebut? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yang ketiga, suka berlebih-lebihan atau membazir. Sama ada pada pakaian ataupun peralatan perabot rumah. Disebut sini, perabot rumah. Rumah kita nak cantik, perabot kita nak mahal, tak salah. Tapi kalau melampau sampai membazir dan benda yang tak perlu pun, di situlah tempat masuknya laluan syaitan. Okey. Yang keempat, terlalu kenyang. Kenyang yang melampau, kenyang sangat, sehingga terlalu kenyang dia akan, kenapa dia kata? Kerana kenyang ni menguatkan nafsu. Lepas tu kita bila kalau orang lelaki ni kalau dia kuat nafsu sangat, ataupun pemuda yang tak boleh kahwin, Nabi suruh puasa. Pasal sifat lapar tu mengengkang nafsu. Tapi kalau terlalu kenyang, seronok dia. Yang kelima, sifat tamak. Bila tamak, kita buka laluan syaitan. Ada je dia rasa, nak lagi. Buka laluan untuk syaitan, syaitan masuk. Sifat tamak. Yang keenam, tergesa-gesa atau terburu-buru.
Tergesa-gesa dan terburu-buru ni adalah pintu laluan syaitan masuk dalam hati. Kita bila tergesa-gesa, terburu-buru, tak sempat fikir dah, bawa je lah kan. Maka masa tu syaitan masuk, dia bagi planning kat kita. Dah kita tak sempat fikir planning, dia bagi planning kat kita. Nabi SAW bersabda, al-ajalatu minasyaitan wat-ta'anni minallah. Sifat terburu-buru itu dari syaitan, dan sifat berhati-hati itu dari Allah. Yang ke 7, terlalu sayangkan harta. Sayang sungguh harta, mikir cerita pagi petang siang malam macam mana nak kumpul harta. Alhaakumut takatsur, dilalaikan oleh sifat nak banyakkan harta. Dia fikir, syaitan masuk, membuat ni, membuat tu, akhir sekali tinggal zikir, tinggal baca Quran, tinggal salat. Pasal apa? Terlalu cinta dan sayangkan harta. Yang ke-8, sifat fanatik, ta'assub. Fanatik, tak kira lah, fanatik terhadap guru ke, fanatik terhadap kumpulan ke, fanatik terhadap mazhab ke, fanatik terhadap apa tu. Sifat fanatik ni dia adalah pintu kepada syaitan. Saya ustaz ni je, padahal ustaz ni boleh jadi dia ada salah dan silap. Dia lawan kepada fanatik adalah berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Yang tu tak apa. Tapi kalau fanatik ni, dia panggil pintu kepada syaitan. Al-asabiyah, boleh jadi fanatik terhadap bangsa, boleh jadi fanatik terhadap kaum, boleh jadi fanatik terhadap guru dan seumpama dengannya lah. Itu adalah pintu syaitan. Okey. Yang ke-9 ialah fikiran yang melampau, berfikir tentang perkara yang Allah Ta'ala tak suruh fikir. Itu pintu syaitan. Tuan-tuan perhati tak, kadang-kadang orang mengaji tinggi sampai tahap bila tinggi dia belajar, dia tak percaya Tuhan. Pasal apa tu? Sebab dia terlalu fikir. Ada benda yang Allah Ta'ala tak bagi kita fikir. Nabi SAW kata, syaitan ni dia akan datang, dia suruh kita fikir, siapa buat ni, siapa buat ni, siapa buat ni. Akhir sekali dia kata, siapa buat Allah. Nabi ajar, siapa-siapa yang sampai soalan tu kepadanya, dia kena berhenti tanya. Dia kata, aku beriman kepada Allah. Dah, full stop. Jangan fikir lagi. Pasal apa? Itu adalah bisikan syaitan. Pintu dia tu. Ada orang disuruh berfikir tentang Tuhan dengan perkara-perkara yang tidak diterangkan dalam Quran, tidak diterangkan dalam As-Sunnah. Kita dengan Allah ni, apa yang Allah bagi tahu kita, kita beriman dengannya. Apa yang Nabi bagi tahu, kita beriman dengannya. Kalau kita fikir, akhir sekali jadi mereng. Pasal apa? Pasal benda yang Allah Ta'ala tak suruh fikir. Akhir sekali dia kata, akhirnya Tuhan ni tak ada. Tuhan ni tak ada. Golongan Mu'tazilah, golongan Jahmiyah berfikir tentang Tuhan dengan akal, tidak kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Yang ni sesat jadi. Okey? Dan yang terakhir adalah sifat buruk sangka terhadap orang Islam. Sifat buruk sangka terhadap orang Islam adalah pintu, jalan mudah, laluan mudah bagi syaitan. Ada jalan-jalan ni syaitan petik jari lah, ahlan wa sahlan, dia masuk dengan semudah-mudahnya dalam hati manusia untuk menawan manusia. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik buku ni, insya-Allah ada rezeki kita sambung nantilah. Okey. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita petunjuk dan hidayah untuk kita membersihkan hati kita dengan petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Saya tekankan sekali lagi, banyak orang berbicara tentang hati,
Tapi masalahnya, jalan yang benar adalah jalan yang diajar melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sampai belajar ilmu menyucikan jiwa, mengenal hakikat diri sampai jadi gila isim, yang tu bukan jalan agama. Quran tak pernah ajar orang untuk jadi gila. Nabi SAW tak pernah ajar orang untuk jadi mereng. Tak ada. Quran dan Sunnah adalah jalan yang terbaik. Siapa yang duduk di atas jalan ini, insya-Allah dia sampai ke destinasinya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.